Adik. So Fahmi hari ini berkata juga, kes enactment syariah Muhyiddin sebar berita palsu. Wow. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata kenyataan pengurusi PN berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan adalah tidak benar. Fahmi berkata demikian sebagai respon kepada dakwaan Muhyiddin bahawa susulan keputusan itu beberapa perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi kesalahan di Kelantan. Dia kata, saya berduka cita di atas keputusan Mahkamah Tinggi yang mengisytiharkan. Saya percaya majoriti... Okey, berduka cita. Dia kata, Muhyiddin sebar berita palsu katanya. Alright. So, teringin nak baca dia punya kenyataan ni tuan-tuan. Kita cari sekejap. Okey. Kita baca Saya berduka cita di atas keputusan mahkamah. Okay, saya besarkan sikit. Besar sangat. Right. Saya kata kat sini. Okey, saya baca. Saya berduka cita di atas keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang mengisytiharkan 16 seksyen sebagai tidak sah. Saya percaya majoriti umat Islam berduka cita. Dengan keputusan ini, perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Okey. Saya highlight ni Dengan keputusan ini, perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Tuan-tuan, kalau kenyataan ini datang daripada seorang macai yang mungkin tak tahu undang-undang, bodoh undang-undang, tak pernah jadi Perdana Menteri, saya boleh terima lagi lah. Tapi apabila datang ni kenyataan ini daripada seorang bekas Perdana Menteri, bagi saya inilah satu kebodohan yang paling bodoh. Presiden bersatu, bekas Perdana Menteri, sekarang ini Presiden kepada Perikatan Nasional. Satu kenyataan paling banggang dan paling bodoh, tuan-tuan. Dia kata dibatalkan ini, maka mereka boleh melakukan sesuka hati. Tuan-tuan, saya nak tanya, dekat Kelantan sekarang ni ramai minum arak ramai buat maksiat hebat orang Kelantan Tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat sumbang mahram di Kelantan, agak-agak lepas tak? Kalau tuan-tuan tak lepas, pergi saman Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan buat sumbang mahram di Kelantan, lepas tak daripada undang-undang? Kalau tak lepas daripada undang-undang, tuan-tuan saman Muhyiddin Yassin tau. Cuba tuan-tuan menawarkan perkhidmatan seks, maksudnya jadi pelacur dan sebagainya di Kelantan secara terbuka. Sebab menurut Muhyiddin Yassin sekarang ni tak bersalah dah. Cuba tuan-tuan buat kat Kelantan, cuba. Macam-macam walaun apa kata, cuba buat dekat Kelantan. Kalau tuan-tuan ditangkap dan didapati bersalah, pergi saman Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, bodoh tu, kita tahu dia sebenarnya dia tahu benda ini tak betul. Dia tahu benda ini tidak betul. Dia tahu. Tetapi kenapa dia nak main juga benda ni? Itu saya kata. Kelebihan PAS dan juga Bersatu ni adalah mereka pandai menunggang isu. Dan dia gunakan isu itu, dia terbalikkan, dia tipu rakyat, dia make it half truth. Itu saya kata tadi. Kalau betul benda itu boleh dibuat di Kelantan, orang Kelantan tolong buat, dan kalau kena tangkap, tuan-tuan pergi saman Muhyiddin Yassin sebab dia kata boleh buat. Kita tahulah orang Kelantan bukan bodoh. Yang bodohnya Muhyiddin Yassin. Dan yang percaya pada Muhyiddin Yassin ni. Saya baca komen tadi, ramai juga yang percaya. Aduh. Sedih. Tapi nak sedih macam mana? Dah level dia orang macam tu, kita nak buat macam mana? Saya ada satu cerita. Bismillah, minum dulu. Baru-baru ini sebenarnya saya dah kata lama dah, tapi saya kata lagi bahawa di peringkat akar umbi, di peringkat pimpinan, terdapat pertembungan di antara Bersatu dan Bersatu, geng Bersatu, di antara di bahagian Saitro, di antara Bersatu dan juga Atok dan juga Pejuang, tapi geng-geng Atok, dan juga di antara Bersatu serta PAS.
Malah di peringkat pimpinan mereka pun, di antara Bersatu dan juga Haji Hadi, Muhyiddin Yassin dan Haji Hadi pun ada pertembungan. Di dalam pimpinan Bersatu itu sendiri ada pertembungan. Nak menunjukkan adanya pertembungan itu wujud, beberapa kali mereka mengeluarkan kenyataan, ia tak wujud. Kita dengar. Tiada kem dalam Bersatu, semua masalah dah okey, kata Peja. Tiada kem dalam Bersatu, tegas Ahmad Faizal Azumu. Seusul timbulnya dakwaan berlaku perpecahan dalam parti sehingga ada pemimpin utamanya dikatakan merisik jawatan dengan Perdana Menteri. Ahmad Faizal yang juga timbalan Presiden Bersatu kata, sekiranya ada masalah berbangkit, ia diselesaikan dengan baik. Mesyuarat pembinaan Bersatu hari ini berjalan lancar dan tiada masalah, diselesaikan dengan baik. Kami akan adakan pemukiman dan saya yakin usaha berjuang untuk rakyat akan menjadi perkara utama. Dia timbul isu ni apabila ada ura-ura mengatakan Hamzah Zainuddin ni minta jawatan dengan Anwar Ibrahim. Hamzah Zainuddin hari itu mengatakan, saya tak jumpa pun dengan Anwar Ibrahim. Saya tak ada jumpa pun dengan beliau. Kan dia kata. So disebabkan itu, tak adalah saya minta jawatan dengan Anwar Ibrahim, dia kata. Tetapi cerita itu memang disebarkan. Saya tak kata dia berlaku. Memang disebarkan. Kenapa tuan-tuan? Salah satu sebabnya adalah sekarang ini Bersatu menghadapi masalah dana. Jadi kita cerita pasal Cikgu Bat. Pimpinan pun tak nak bagi duit dekat dia dah. Pimpinan pun tak nak bagi duit dekat dia. Tetapi perpecahan di dalam Bersatu ini sekarang ini retak menunggu belah, menyebabkan 6 daripada 20 lebih ke 30 ahli parlimen dia telah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Kenapa? Sebab yang pertama, Perdana Menteri offer hari itu, kalau sekiranya perlukan peruntukan, pergi berunding dengan Perdana Menteri. Namun Bukit Gantang, MP Bukit Gantang mengatakan, tak pernah pun mereka berunding dengan Perdana Menteri dan tak pernah pun mereka datang dan jumpa kami menyatakan apa yang kamu perlukan untuk dibawa kepada Perdana Menteri. Jadi bila sikap tak pernah itu ada, menyebabkan rakyat di tempat tersebut merasakan, ahli parlimen aku ni buat apa? Perdana Menteri dah offer kot. Kenapa tak pergi jumpa? Dia orang tak boleh jumpa atas kapasiti dia. Yang kena jumpa presiden mereka setahun berlalu. Tapi tak ada perjumpaan dengan Perdana Menteri tersebut. So bila tak ada perjumpaan dengan Perdana Menteri untuk memohon apa yang diperlukan dan sebagainya, maka mereka merasakan sebenarnya pemimpin mereka tak benar-benar ikhlas untuk nak membantu rakyat, satu hal. Tapi nak menyenangkan kerja mereka sebagai ahli parlimen tu pun tidak. Mereka perlukan dana. Okey. Dia ada dua jenis dana. Satu dana pembangunan. Yang tu semua ahli parlimen dapat. Maksudnya dapat, bukan erti dapat macam mana. Kalau tempat dia perlukan pembangunan, memang ada dalam peruntukan, memang akan dapat. Tetapi yang mereka tak dapat ahli pembangkang ni adalah peruntukan untuk office. Yang tu dia tak dapat. Yang tu dia tak dapat. Tetapi untuk yang lain, mereka dapat macam ahli parlimen yang lain. Peruntukan pejabat, dia tak dapat. Jadi, pergilah berjumpa, berbincang dan sebagainya. Tak dapat banyak, sikit pun dapatlah. Tetapi presiden mereka tak pergi. Muhyiddin Yassin tak pergi. Disebabkan oleh keadaan itu, ada di kalangan ahli Bersatu tak puas hati dan akhirnya mereka menyatakan protes. So, bila protes itu berlaku, bila mereka dengan nili-wili mengatakan tak ada hubungan kami baik sebagainya, itu menunjukkan bahawa hubungan mereka berada dalam retak menanti belah. Setakat ini bukan itu saja tuan-tuan. Geng-geng atuk sebenarnya dalam proses enticing ataupun nak ambil keluar geng-geng Bersatu ini untuk buat satu parti baru. Baik. Persediaan PRU ke-16, saya cerita. PRU ke-16, persediaan yang dilakukan adalah Mahathir, kalaupun dia nak masuk PRU 16, dan sewaktu dengannya, sekarang ini merancang untuk adakan satu gabungan baru. So Mahathir ada lebih kurang 3 tahun ke 4 tahun untuk nak membuat, nak orang kata apa, nak form a new coalition. Dan bagi dia, coalition yang paling dekat untuk dia nak bersama adalah PAS. Dan dia tahu kelemahan PAS, simple je, dana. Dana ada, PAS jalan. So bila dana dengan PAS, apa orang kata, PAS itu memerlukan dana, maka dana itu diperlukan daripada mereka yang boleh bagi. So siapa yang boleh bagi tuan-tuan? Kita tahu atuk boleh bagi. Bukan saya kata dia ada duit, tetapi kalau 3 anak dia itu billionaire, takkanlah tak boleh nak bagi 100 juta, 200 juta.
Kan? Kalau nak minta. Kalau tidak pun, kroni-kroni dia sebelum ini pun ada. Tapi apa yang Bersatu boleh offer kepada PAS? Apa yang Bersatu boleh offer kepada PAS? Apabila 4 negeri PAS melantik Mahathir tanpa konsultasi daripada Muhyiddin Yassin, itu satu tamparan kepada Muhyiddin Yassin. Macam mana kau boleh lantik bekas musuh aku ke dalam penasihat engkau tanpa berbincang dengan kami sekutu? Jadi kita nampak pergerakan itu. Di peringkat bawah, saya fikir, kenapa tim Atok, Salim, Papa Gomo duk bantai geng-geng macam Cikgu Bat, Ratu Naga. Lepas tu Syafiq pula duk bergaduh tengok. Kenapa? Dan saya terfikir, sebenarnya kalau dia nak buat move daripada atas, dia orang kena move daripada bawah juga. Sebab once bawah ni crumble tuan-tuan, once bawah ni hancur, atas dah tak boleh kata apa.